di Radio Klasik memang sentiasa kutunggu-tunggu. Aku sangat suka rancangan ni sebab ia mengembalikan nostalgia dan kenangan manis kepada abahku, Arifin bin Cik Lah, yang kini berusia 68 tahun. Abahku anak jati Temangan, Kelantan dan juga anak sulung daripada 9 orang adik-beradik. Boleh ku katakan, abah adalah seorang lelaki yang lasak dan amat mementingkan keluarga. Banyak yang ingin ku ceritakan mengenai abah. Abah anak sulung daripada 9 orang adik-beradik. Semasa muda, abah bekerja di sebuah syarikat pembalakan milik orang Cina. Gaji lumayan, kawan-kawan yang sporting, kerja yang mencabar dan majikan yang sentiasa mementingkan kebajikan pekerja menyebabkan abah suka dengan keadaan itu. Namun pekerjaannya yang menyebabkan dia keluar masuk hutan menyebabkan nenek bimbang apabila memikirkan keselamatannya setiap kali keluar bekerja. Hinggalah pada suatu hari, abah diarahkan ke Sabah untuk menjaga satu projek di sana. Perkara itu mengundang rasa tidak senang hati nenek. Nenek berkeras menyuruh abah berhenti dan mencari kerja lain yang lebih terjamin daripada segi keselamatan. Jadi, abah akur dan berhenti daripada pekerjaan tersebut dan berjaya mendapat kerja sebagai pemandu di sebuah pejabat tanah di sebuah daerah di Kelantan. Tetapi ada nostalgia semasa abah bekerja di syarikat pembalakan tu. Pada masa itulah, abah berkenalan dan berkahwin dengan ibu yang juga merupakan ibu tunggal beranak 2. Itulah cerita daripada ibu yang aku ingat sejak kecil. Selepas itu, aku tidak bertanya apa-apa lagi tentang hal itu kepada ibu. Kata ibu, tak payah nak ambil tahu, benda dah lepas. Kini, ibu atau kami panggil Ma bahagia dengan abah dan dapat anak seramai 11 orang. Dan itu termasuklah aku. Ku bisikkan kepadamu, serahkan jiwa raga, hanya di kau, di hatiku. Oh kasih, gelora dalam jiwa, cintaku nan membara, sehening embun pagi, kasih mekar suci, kemesraan kan tercipta, kasih sayang sungguh indah, terjalinlah rasa cinta abadi. Gelora dalam jiwa, cintaku nan membara, sehening
terjalinlah rasa cinta abadi. Abah aku memang ringan tulang membantu ibu dalam urusan rumah tangga. Dia rajin ke pasar, basuh kain, gosok baju dan yang paling dia suka mengemop lantai. Masa aku bersekolah rendah juga, Abah akan gosok baju kami adik-beradik. Kalau ada 3 pasang baju seorang, ketiga-tigalah digosoknya. Bazir api katanya kalau gosok satu-satu. Selain baju, Abah juga akan gosok sapu tangan. Setiap hari, dia akan letakkan duit belanja sekolah atas sapu tangan masing-masing. Masa tu belanja sekolah hanya 50 sen. Aku sebenarnya tak tahu kenapa sapu tangan dibekalkan kepada kami. Lagipun, aku tengok tak ada pun budak lain bawa sapu tangan. Yang aku tahu, peranan sapu tangan hanya untuk lap mulut dan tangan lepas makan. Alah, buat apa nak bawa sapu tangan? Buat beratkan poket je. Aku komplain kat mak. Bawa je lah. Dah abahmu suruh. Tetapi rupa-rupanya peranan sapu tangan lebih daripada itu. Ketika dari jam 4, aku bersekolah petang. Cuaca amat panas. Masa tu abah tak hantar ke sekolah. Aku hanya ke sekolah dengan kawan-kawan seramai 3 orang. Kami berjalan kaki dengan jarak ke sekolah kira-kira 1 kilometer. Kebetulan cuaca sangat terik. Apabila sampai kat sekolah, ditambah dengan cuaca panas, mulalah badan tak betul. Sampai kat kelas, hidung berdarah. Sampai dah bertumpuk-tumpuk merah sapu tangan warna putih tu. Bayangkan, kalau tak ada sapu tangan tu, habis baju dan tudung aku kena darah. Dan sapu tangan Abah jugalah buat pembalut luka jari kawan aku yang terkena pisau ketika sedang mengasah pensel. Kehidupan kami seramai 9 orang adik-beradik sangatlah aman dan damai. Walaupun pada masa itu kehidupan tidaklah terlalu mewah. Walaupun Abah hanya seorang pemandu dan kami tinggal di kuartus kerajaan yang hanya 500 meter dari rumah, Abah sangatlah bertanggungjawab pada keluarga. Abah tak suka lepak, bersembang dan minum-minum di kedai kopi. Walaupun ada kawan yang datang mengajaknya di rumah. Abah lebih senang pulang dan makan tengah hari di rumah pada waktu rehat dan kembali semula ke pejabat apabila waktu rehat telah habis. Pada jam 5 petang, Abah akan keluar bermain badminton bersama kawan-kawannya sampailah pukul 7 malam. Seingat aku, selepas itu dia memang tidak akan keluar rumah kecuali ke surau yang terletak dalam kawasan pejabatnya. Selebihnya, dia sendiri akan keluar membeli barang keperluan dapur. Itu sahaja. Kau
tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Ketika aku berumur 18 tahun, Abah ditukarkan ke tempat kerja. Walaupun agak berat untuk berpindah, tetapi sebagai kaki tangan kerajaan, Abah akur. Berpindah pula dengan jarak kira-kira 200 km dari tempat kerja lamanya. Rasanya sejak umur aku 5 tahun, aku tak pernah keluar dari daerah yang kududuki. Memang orang kata orang darat, tapi aku reda sebab bukan senang nak berjalan ke mana-mana. Pada waktu itu, Abah tidak mempunyai kereta. Yang hanya ada sebuah motosikal Suzuki yang dibeli bagi memudahkan dia ke tempat kerja dan ke surau. Boleh dikatakan aku dan adik-beradik nak berjalan-jalan ke Kota Baru pun jarang sekali. Kalau dapat pergi pun seronoknya tak terkata, sampai termimpi-mimpi. Apabila ke Kota Baru, tempat wajib untuk kami singgah ialah ke pusat membeli belah. Bayangkan, kami adik-beradik melompat ke girangan walaupun hanya dibawa ke pusat membeli belah. Bila dah sampai tu, kami diberi kelonggaran untuk Abah membeli makanan yang kami gemari. Tak kiralah coklat ke, air kotak ke, mainan ke, yang murah-murah je, budak-budak kan? Itulah sedikit sebanyak coretanku tentang abahku dan juga tentang keluargaku. Kini aku telah pun berkahwin dan beranak 2. 2 anakku bersekolah di tingkatan 1 dan juga darjah 5. Syukur aku dikurniakan keluarga bahagia dan suami yang bertanggungjawab, biarpun dia tidak sehebat abahku. Setiap kali balik kampung, biarpun aku dah berkahwin dan beranak pinak, Abah tetap akan mencari masa terluang walaupun sekejap untuk duduk dan berbincang dengan anak-anak dan menantu sebelum kami pulang ke Kuala Lumpur atau rumah masing-masing. Dalam mesyuarat keluarga inilah, Abah akan bertanya perkembangan dan keadaan keluarga dan kerja anak-anak dan menantunya. Selain masalah-masalah yang timbul, sama ada pada pihak kami adik-beradik ataupun dia sendiri. Pada akhirnya, Abah tidak lupa menyelitkan nasihat-nasihat berguna untuk anak-anak dan menantunya. Antara nasihat dan peringatannya yang sentiasa keluar daripada bibirnya ialah soal sembahyang 5 waktu. Kata Abah, harta segunung pun kalau tak sembahyang buat apa? Harta tak boleh bawa mati. Yang bawa mati hanyalah amal soleh dan perkara-perkara wajib yang kita kerjakan. Bernanah jugalah telinga aku ni. Al-maklumlah, aku ni kadang-kadang solat pun tak cukup. Tapi aku sedar, nasihat-nasihat Abah tu adalah untuk memperbaiki diri kami di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, Abah dan Ibu adalah anugerah terindah buat kami 11 orang adik-beradik. Kini, umur Abah sudah pun mencecah 68 tahun. Abah tidak sekuat dulu. Abah kini menderita sakit prostat dan gastrik teruk. Abah menderita hampir 4 tahun. Dan setiap kali penyakitnya menyerang, Abah hanya mampu terlantar di rumah dan dia hanya akan bangun untuk makan, solat dan mengaji Al-Quran sahaja. Jika seandainya abahku, Arifin Cik Lah, yang juga peminat setia radio klasik, turut mendengar coretan ini, aku ingin menyatakan bahawa sampai bila-bila pun kami adik-beradik tetap sayangkan Abah. Dalam apa jua keadaan, kami sentiasa mendoakan semoga Abah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Semoga Abah akan mendapat kerahmatan kasih sayang Allah walaupun di mana jua berada. Sesungguhnya aku adalah insan bertuah kerana dikurniakan Abah yang sangat baik, bertanggungjawab dan amat sempurna di mataku.
kasih-Mu ayah. Betapa ku rindukan redup wajah-Mu hadir